Kamu pahala belajar di masjid, dia pahala belamak, kan bagus. Tapi kita nak celak. Tak leha tu orang ajak pergi mana pun tak mau. Ajak ceramah Isra Mi'raj tak sampai. Ajak pergi kuliah duha tak sampai. Duduk di rumah dia. Memang dia duduk di rumah dia. Mak dia janyuk. Kalau dia pergi mengaji, mak dia lari, siapa nak kerja mak dia? Ada satu perempuan tengah-tengah mengaji, anak telefon, mak tok lari, ustaz minta maaf tak ada hai, besok datang balik. Kenapa semalam kelang kabut aja? Mak saya lari ustaz. Ya Allah, mak kenapa dengan mak saya dah tak ingat, petang baru jumpa ustaz, dia terjun di sungai ustaz. Sekarang ada kat mana? Ada kat rumah lah ustaz. Siapa jaga dia? Cucu. Kalau gitu pergi baliklah jaga mak. Cucu tu sekolah rendah. Kalau mak tok dia lari, dia boleh tarik buat apa? Dia boleh buat apa kalau tok dia lari? Orang nyanyuk. Kak jaga, hajah jaga, mak hajah. Besar macam pahala mengaji lah. Pergi dah balik. Sebab tu kita tak boleh celah. Dia tu tak nak main mengaji, tak nak main masyarakat pun, tak nak campur masyarakat. Memang dia jaga suami dia dua-dua belah kaki kudung. Aksiden. Dah lah aksiden kudung kaki, cuci buah pinggang pula. Masa bila dia nak campur dengan orang? Dia dapat pahala sebab belah suami sakit. Kalaulah kita faham macam itu tuan-tuan, tak ada sebab kita nak condemn di antara satu sama lain. Ya, masalah kita hari ini, kalau dia tak masuk belah kita marah. Sebab itu kita kena tengok yang kita buat ini untuk apa, perjuangan kita untuk apa. Perjuangan kita untuk Islam. Sebarang orang, mana-mana orang yang menolong Islam, dialah saudara kita, dialah geng kita, walaupun dia tak masuk belah kita. Tu saudara kita lah, sahabat kita lah tu, walaupun dia belah kita. Kamu perjuangkan Islam tak? Ya, saya perjuangkan Islam. Dia perjuangkan Islam di mana? Dia perjuangkan Islam, dia sebagai cikgu. Dia mengajar budak-budak tentang Islam. Dia peniaga. Dia cerita yang Islam pada pelanggan dia. Dia mengukuhkan ekonomi orang Islam. Dia doktor, dia merawat orang Islam, dia memberikan ubat-ubat yang baik kepada orang-orang Islam. Itu Islam lah tu. Hari ini kita pula nak kata dia tu Islam hanya dengan sebab dia jadi ahli parti kita. Dia kerja apa? Cikgu. Harap cikgu saja, dia bukan jadi ahli kita. Dia kerja apa? Dia tu korporat, tapi tak boleh pakai. Macam tak boleh pakai, dia tak masuk ahli pun. Tanya kawan ni pula, dia kerja apa? Dia doktor, tapi tak boleh pakai je. Pasal apa? Bagi borang pun tak mau isi. Apa pasal dia letakkan parti, syarat masuk parti nak jadi Islam tak? Dia tu ustaz, tapi dia ni tak tahu belah mana. Inilah penyakit perpecahan tuan-tuan. Penyakit perpecahan kita itulah syarat dia. Sedangkan kalau kita ikut yang Nabi punya, penyatuan kita hanya dengan senang saja. La ilaha illallah. Itulah penyatuan umat Islam. Tiada Tuhan melainkan Allah. Dia cikgu, dia Islam, bagus, alhamdulillah. Mudah-mudahan dia mengajar budak-budak dia tentang Islam. Dia tu siapa? Dia tu korporat, tapi rajin sembahyang, sedekah pun rajin, alhamdulillah. Kan senang. Dia tu doktor. Aku bila pergi merawat dekat dia, bila buat rawatan dekat dia, dia bagus. Bukan setakat dia bagi ubat, dia bagi doa-doa lagi. Bagus. Tu dia tu siapa dia? Ustaz. Dia tu freelance tu. Dia neutral, belah mana pun tak masuk, tapi dia mengajar bagus, terang pasal Islam. Kan bagus semua. Kalimah la ilaha illallah itulah yang menyatukan. Hari ini nak menyatukan masyarakat Islam, macam-macam syarat. Apa lagi syarat nak satu? Bukankah kalimah la ilaha illallah itu penyatuan? Sudahlah. Baiklah di antara kita ada Islam, sudahlah. Syarat macam-macam. Macam-macam syarat. Nanti saya bincang dulu dengan kawan-kawan saya. Kalau kawan-kawan saya kata boleh baik, saya baik. Kawan-kawan tu pula bukan Islam. Pasal apa nak tanya pada bukan Islam? Kita ni Islam lah, yang terbaik lah.
Kenapa nak refer pada bukan Islam untuk tanya nak berbaik sesama Islam? Pelik tuan-tuan. Islam ni lekeh kan? Islam ni lekeh kan? Jangan sebut macam itu. Ada orang sebut siapa-siapa yang boleh cerita buruk pasal Islam, cerita yang tak betul pada Islam, kalau betul tak betul Islam, tak apa, saya pun tolak Islam. Tak boleh cakap macam itu. Jangan bagi syarat macam itu. Mana boleh kita kata, kalau hang boleh cerita buruk pasal Islam, tak betul tentang Islam, hang cerita. Kalau betul, aku keluar pun tak apa. Tak boleh. Niat nak keluar pun tak boleh. Islam tu terbaik. Mana boleh kita buat letak syarat untuk jadi baik sesama umat Islam. Ni kami nak baik ni bukan kata kami lemah tau. Kami bukan lemah tau. Kami baik ni bukan kami lemah saja ya. Kami nak tolong orang Melayu ni. Tak boleh cakap macam itu. Dalam sebarang penyatuan umat Islam tidak ada syarat. Syaratnya apa? La ilaha illallah. Itu syarat dia. Tapi kita hari ni macam-macam syarat kita letakkan untuk nak jadi penyatuan. Kesannya bukan pada kamu, kesannya pada hamba rakyat, orang-orang di bawahan kamu yang hidup dalam keadaan berpecah sampai mati berpecah, sampai mati itu dalam keadaan memutuskan silaturahim. Baik, wala tal'asa an yakunna khairan minhum. Mungkin orang perempuan yang kamu hina itu lebih baik daripada kamu. Mungkin lebih baik. Kita main mengaji, kita menganjurkan kuliah pengajian, kita datang belajar, tapi bukan belajar pun. Kadang-kadang sibuk tolak tung, kadang-kadang duk kira duit. Ustaz tu kalau mari banyaklah dapat. Ustaz tu kalau ngajar sikit tak balik modal, rugi lagi ada. Mari mengaji tu pula duk kira hak tu pula dah. Yang kak leha tak datang tadi duk jaga mak. Mak dia kata aku nak makan, dia suap kat mak dia. Aku nak berak, dia basuh berak mak dia. Tak berhenti buat kerja untuk mak dia. Kita yang menganjurkan mengaji pula, kita hak mai kuliah pula, bukan mengaji pun duk tidur. Ustaz yang mengajar depan, dia menyimbang di belakang. Bila ustaz tu mengajar, dia dah tabung. Ustaz mengajar, dia duduk kira ngak-ngak. Dia bukan kira pun. Pak, bulan sifat. Alhamdulillah lah, balik modal hari ni. Bukan dia mengaji pun. Tiba-tiba dia kata dia lebih baik daripada orang yang belah mak dia. Tengok tu, tak leha tu. Berhabak lah dekat dia. Petang ni ada kelas Quran. Tak main-main. Sambil duduk kira duit. Tak tahulah jenis tak campur dengan orang. Berapa hamnya? 20, aku 30. Duduk kira duit. Yang ustaz duduk mengajar. Mana lebih baik sekarang? Yang belah mak ke? Ataupun kamu yang datang tapi tak mengaji? Sebab itu Allah sebut dalam Quran. Jaga-jaga benda itu. Sebab itu bila orang petikai apa yang saya mengajar, kutub saya dalam internet, kata macam-macam pada saya, kadang-kadang saya balas balik dengan satu kata-kata yang kadang-kadang jadi riak pula. Tapi saya jawab, saya kata saya belah anak yatim, saya belah orang miskin, percuma belajar, makan minum percuma. Saya mengajar orang daripada terbit matahari sampai tengah malam saya mengajar orang. Saya buat sekolah, saya mengajar dari Perlis sampai Johor, sampai Sabah, sampai Sarawak. Saya kata, apa yang kamu buat untuk Islam? Ada kamu belah anak yatim? Berapa orang kamu belah anak yatim? Memang saya jahat, memang saya buruk, tapi koman-koman saya ni pun saya belah anak yatim. Kamu berapa orang belah anak yatim? Anak yatim, anak saudara kamu pun kamu hantar rumah anak yatim. Dia tu anak saudara kamu, bapaknya adik kamu. Kamu tak belah dia, kamu pitau rumah anak yatim.
Saya kata dah pada tuan-tuan, kalau ikut-ikutkan tak ada sekolah anak yatim ni. Rumah anak yatim ni kalau ikut-ikut tak ada. Pasal apa tak ada? Pasal anak yatim tadi insya-Allah ada pak saudaranya, ada mak saudaranya. Kenapa mak saudara, pak saudara tak bela anak saudara mereka? Kenapa pergi tahu di rumah anak yatim? Tuan-tuan pergi ke rumah anak yatim, tanya anak-anak yatim tu, kamu ada maklum tak? Ada. Kenapa maklum kamu tak bela kamu? Tak tahu. Hari tu duduk dengan dia 2 bulan, dia suruh mok lantai, suruh tukar shilling, atap bocor pun dia suruh tampai. Umur kamu berapa? 7 tahun. Oh, hamba lah. Sedangkan dia anak yatim. Jadi jangan hina orang, mungkin dia lebih baik daripada kamu. Tapi kita sekarang tuan-tuan jadi hina. Sebab apa jadi hina? Sebab tak tahu ustaz tu belah mana. Belah sana pun dia tibai, belah sini pun dia tibai, belah mana ustaz? Saya bukan tibai, saya nasihat. Tibai itu bila sebut haram jadah, itu baru tibai. Ini fakta. Jangan hina orang. Yang kedua kata Allah, wala talmizu anfusakum. Jangan kamu menyatakan keaiban di antara orang lain. Jangan buka keaiban orang lain. Wala tanabazu bil alqab. Dan janganlah kamu memberikan gelaran-gelaran yang buruk kepada orang lain. Saya bila baca dalam internet, saya kesian tengok orang kita memberi gelaran yang buruk. Nama dia Nik Abdul Aziz. Kita panggil dia Nik Aziz. Akhirnya jadi N-A-J-I-S. Jahat. Saya tak suka baca bila tengok komen-komen ni. Namanya Nik Abdul Aziz. Yang panggil N-A-J-I-S pasal apa? N dia bagi besar, A dia bagi kecil. Menghina, haram. Nama dia Najib Tun Razak. Yang pergi gatai panggil Najib Al-Tantuya pasal apa? Jangan hina orang. Ni Aziz hang panggil Najis. Najib hang panggil Al-Tantuya. Benda ni haram. Allah sebut. Sebutlah nama dia Ni Abdul Aziz. Sebutlah nama dia Najib Razak. Sudahlah. Jangan sebut benda-benda yang bukan-bukan. Jangan sebut pula Rosmah tu suami Najib. Jangan tuan-tuan. Sebab tu saya katakan semalam, politik ni menjadikan kita jahat. Mengikut orang menjadikan kita jahat. Sebab tu kita jangan ikut orang, ikut Quran, ikut Nabi. Dalam Quran tak ada kata-kata kotor, dalam perkataan Nabi tak ada kata-kata mencela. Tapi bila kita tidak mengikut Quran dan tidak mengikut Nabi, akhirnya sekarang kita mencela orang. Bila kita semayang, pahala kita berpindah tangan kepada orang yang kita cela. Bi'salismul fusuq ba'dal iman. Kerana memanggil-manggil orang dengan nama yang buruk adalah fasik, sedangkan kamu telah beriman. Jika kamu tidak bertaubat daripada memanggil-manggil dan daripada membuka keaiban orang dan daripada mencemuh orang, kalau kamu tidak bertaubat, wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun, maka sesungguhnya kamu akan jadi orang yang zalim. Saya katakan pada tuan-tuan, kita tuduh orang tanpa bukti itu zalim. Orang yang memerintah bukan dengan jalan yang betul, zalim. Orang yang meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, zalim. Kita yang buat 3 benda ini juga setaraf dengan mereka, nama dia zalim. Jangan hanya nampak zalim dalam bidang pemerintahan. Dia tu zalim, tak betul punya orang. Kita juga zalim
membuka aib orang. Antara dak semalam aku tengok dia bagus punya beratok tikam nombor ekor dekat dengan kedai tak empang. Arak semayar aja tapi tikam nombor ekor. Kamu juga zalim, kamu buka aib dia. Apa faedah kamu buka aib dia pada masyarakat? Apa faedah? Ada dia berhenti. Tujuan kamu ialah supaya orang benci pada dia. Bukankah itu fasik? Kalau betul kamu ikhlas, kalau betul kamu nampak dia tikam nombor ekor, masa dia tikam tu kamu nasihat dia. Tuan Haji beli apa ni? Ni kedai nombor Tuan Haji. Haram Tuan Haji. Itu baru ikhlas. Direct cakap. Ini tidak. Oh, teropong pula. Oh, tikam nombor. Oh, jaga aku balik aku habaq ke orang. Itu nama dia fasik. Dia fasik tikam nombor, kita fasik buka aib dia. Lepas ni kalau nampak aib direct cakap. Cuma jangan maki dia lah. Tak guna punya Tuan Haji, harap lebay kepala, jangan macam itu. Tikam elok-elok nombor dia, tikam hati dia pula. Tuan Haji tikam nombor ni kena ke Tuan Haji? Judi ni dosa besar Tuan Haji, walaupun ada lesen haram. Cakap. Sebab tu saya cakap pada satu MB, saya kata Datuk Seri, judi bola ni haram. Kalau boleh stop lah. Untung tak banyak, rugi lagi banyak, barakah hilang. Kalau boleh, kalau pusat kata nak buat, negeri tolak. Hari Ahad saya cakap, hari Selasa keluar dalam paper, satu negeri menolak judi bola. Kami tak setuju. Kita cakap, tapi macam mana cakap supaya dia tak marah kita, dia boleh terima hujah kita. Itu sebab dia kita kena tegur. Cara tegur tu kena elok-elok. Kena cara tegurnya dia terima. Akhirnya terus tak jadi judi bola. Negeri ni tolak, negeri ni tolak, lama-lama tak ada. Dia bukan boleh cakap babi buta di Padang di sana, tak sampai kepada orang dia. Sebab puak-puak ni ingat bila dah ada lesen kira halal. Kita ceritakan hambuh lesen, satu bunyi lesen pun kalau Allah kata haram, tetap haram. Tapi cara nak cakap tu mesti ada. Tapi kita tidak, ya. Kita bila nak sebut benda yang haram, kita sebut dalam keadaan tak menarik perhatian orang, lama-lama orang benci.